الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang Jumaat sekalian agar sentiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita hayati makna takwa yang hakiki, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa dengan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah Jumat pada kali ini ialah Solat penyempurnaan agama Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat merupakan satu ibadah khusus yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam sebagai bukti kehambaan dan kepatuhan kepadanya. Solat menurut bahasa adalah doa, manakala solat dari sudut syarak adalah suatu ibadah yang mengandungi bacaan serta perbuatan tertentu yang dimulakan dengan mengangkat takbir dan diakhiri dengan salam. Antara dalil pensyariatan solat berdasarkan Al-Quran adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yaitu berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Dalil kalamullah yang dibacakan tadi merupakan suatu perintah kewajiban solat ke atas semua manusia, termasuk orang beriman dan kanak-kanak yang mumayyiz, yakni yang dapat membezakan perkara baik dan yang buruk, balik dan berakal. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'su amri Islamu wa amuduhu shalah. Shadaqallahul azim. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah agama Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini secara jelas merujuk kepada solat sebagai tiang agama Islam yang sangat penting untuk mencapai kesempurnaan dalam beragama. Ini menunjukkan kepentingan solat dalam Islam yang diibaratkan seperti tiang yang menopang sebuah binaan. Menurut As-Suyuti dalam syarahannya terhadap Sunan At-Tirmizi, seseorang hamba Allah apabila dia tidak memperakui pensyariatan solat, maka baginya dikira sebagai tidak beragama. Manakala
bagi sesiapa yang memperakui pensyariatannya, maka dia telah berpegang pada ajaran agama Islam. Hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, solat fardu 5 waktu ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah dan keseimbangan dalam hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallah. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Terdapat beberapa waktu yang telah difardukan kepada umat Islam. Antaranya ialah, yang pertama, solat subuh. Waktunya bermula daripada terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Subuh mendidik jiwa agar memulakan hari dengan kesedaran kepada Allah, menjauhkan sifat malas dan lalai. Menurut Ibnu Qayyim dalam Zat Al-Ma'ad, solat subuh menyucikan hati dan melindungi daripada godaan syaitan di awal pagi. Dan solat zuhur waktunya bermula apabila matahari tergelincir hingga bayang sesuatu lebih panjang daripada asalnya. Solat zuhur memberi ketenangan di tengah kesibukan urusan dunia. Ramai manusia diuji dengan kelalaian serta meninggalkan solat zuhur semata-mata ingin mendahului urusan pribadi. Waktu ini mengingatkan manusia bahawa dunia hanyalah persinggahan dan ketenangan sebenar hanyalah nilai diri kita menghambakan diri untuk sujud dan patuh dengan perintah Allah. Dan yang ketiga, solat asar. Waktunya bermula apabila bayang matahari melebihi panjang sesuatu hingga terbenam matahari. Waktu asar adalah waktu manusia sibuk dengan pekerjaan. Menjaga solat asar menunjukkan keikhlasan dan keteguhan iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man fatathu salatul asri habita amaluhu. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka sia-sialah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, solat maghrib. Waktunya bermula selepas terbenam matahari hingga hilang warna kemerah-merahannya. Ia mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah setelah seharian mencari rezeki. Malang sekali ramai manusia pada waktu maghrib ini menjadikannya sebagai budaya dengan berkumpul di pesisiran pantai sambil menunggu terbenamnya matahari. Mereka sibuk melakukan perkara yang tidak berfaedah sehingga meninggalkan solat. Perlu ditegaskan bahawa di antara 5 waktu solat yang difardukan, waktu maghrib merupakan waktu yang begitu singkat. Maka rebutlah peluang dengan mengerjakannya pada awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kegelapan malam menjelma atau apabila sudah lewat petang, maka tahanlah anak-anak kamu, kerana pada waktu itu syaitan berkeliaran. Apabila telah berlalu beberapa ketika daripada malam, biarkanlah mereka dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak akan membuka pintu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu maghrib adalah masa yang digalakkan untuk segera mendirikan solat dan melindungi diri serta keluarga daripada gangguan syaitan.
manfaatkanlah waktu tersebut dengan mengisi perkara yang berfaedah seperti mentadabur ayat suci Al-Quran, berzikir, mendidik anak-anak dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Semoga keluarga kita terhindar dari perkara-perkara yang melalaikan. Dan yang kelima, solat Isya. Waktunya bermula selepas hilang warna kemerah-merahan hingga sebelum masuk waktu subuh. Solat Isya menyempurnakan amalan harian setiap hamba yang beriman. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu selepas Isya didoakan oleh para malaikat sepanjang malam. Menurut Imam Ibnu Katsir, solat Isya melatih kesabaran dan kekuatan jiwa karena ia dilakukan pada waktu rehat dan keletihan. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solat bukan sekadar kewajiban, tetapi sumber kekuatan, ketenangan, simbol ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, solat adalah kesempurnaan beragama seseorang muslim. Menyimpul khutbah pada minggu ini, marilah kita sama-sama kita hayati intipati khutbah yang telah disampaikan. Yang pertama, solat adalah tiang agama dan asas iman. Tanpa solat runtuhlah agama seseorang. 5 waktu solat fardu ditetapkan dengan hikmah. Setiap waktu mendidik jiwa dan menundukkan nafsu. Dan yang kedua, ibu bapa wajib mendidik anak-anak tentang solat sejak kecil. Ia adalah amanah yang akan ditanya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, seorang muslim wajib menjaga solat meskipun dalam kesibukan bekerja. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Qur'an tentang kedudukan penghuni neraka yang tidak mengerjakan solat. Soalnya, apakah kita masih lalai dan terbuai dengan kenikmatan dunia sehinggakan kita culas serta cuai dalam tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Tanpa mengerjakan solat, adakah kita layak ditempatkan dan diberi jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka renungkanlah pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh. فإن صلحت فقد أفلها وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Sadaqallahul azim. Maksudnya, perkara pertama yang akan dihisab pada diri seseorang pada orang hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah solatnya. Jika solatnya benar-benar dan sempurna, maka dia akan berjaya dan menang. Dan jika solatnya kurang, yaitu tidak benar, maka dia akan rugi dan menyesal. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم اللهم في سكرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والsehat daimah ala malikina kepada yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa kadzalika ala fakhamatir ra'isil a'la Tuan yang di-Pertuan Negeri Sabah wa ja'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka rahufur rahim Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fasya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buladil muslimin amma innaka 'ala kulli syai'in qadir ya Allah selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi Barakah Palestina kasihanilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka ya Allah naungilah kehidupan kami di tempat ini, di kampung ini, di estate ini tempat kami mencari rezeki negeri dan juga negara kami hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah menunaikan zakat berpuasa dalam bulan Ramadan mengerjakan ibadah haji mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah walhamdulillah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah